ustaz ketua tangan ni. Ketua nak jawab ni, ABC je. Oh, ya tidak ni. Dah ketua, tak boleh. Hari nak periksa dia demam. Oh, tak boleh. Oh. Okey. Gemuruh kan, gemuruh kita tak biasa nak periksa, dah lama tak periksa. Lah periksa dah jam 6. Ni dah dekat 60 tahun, 60. Okey, baik. Kenapa? Rukun haji yang pertama, niat ihram haji. Okey. Saya nak tengok ya. Niat ihram haji, bila kita sebut seorang tu berniat, niat ni kita faham lah. Niatnya macam mana? Okey, saya baca tuan-tuan. Saya baca niat dia, ada tak ada? Ya, saya baca, tuan-tuan ikut. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Sekali lagi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, maka jadilah haji kita. Tak payah ikut, maka jadilah haji kita. Jadilah haji kita. Maksudnya orang tu berniat macam ni, teruslah. Kalau kata salah seorang daripada kalangan kita tak boleh berbahasa Arab, tak pernah bahasa Arab, tiba-tiba nak berniat dengan bahasa Arab, tak boleh. Nawaitul haji. Ketor pula nak baca. Jadi boleh dia berniat dalam hati. Itu lafaz niat. Berniat dalam hati, sahaja aku mengerjakan. Tiba-tiba tak nak. Tuan-tuan, kita pergi haji ni, tuan-tuan, iblis, syaitan yang menggoda kita ni, dia tak tinggal di Malaysia. Nak salam ke orang datang, kenduri ke orang selamat. Terima kasih haji apa semua. Hari nak penerbangan tu, okey, kita pun berangkatlah. Tak adalah kita pun pergi ni meninggalkan dia. Dia pun ikut sekali. Tak ada pula kita nak babai anak kita. Jumpa lagi insya-Allah, jumpa lagi. Syaitan pun jumpa lagi tuan. Tidak, tak. Dia pun bersiap-siap. Tuan-tuan masuk periksa intensif, dia pun periksa intensif untuk menggagalkan haji kita. Sebab tu macam-macam datang. Antara penyakit yang banyak bagi jemaah haji dan umrah, kes yang banyak iaitu was-was. Was-was. Datang was-was macam-macam. Semua ibadat jadi was-was. Bermula dengan niat nawaitul haji wa ahramtu bihi. Dia jadi ketor. Anxiety dia. Bukan anxiety, iblis, syaitan yang ada pada kita. Ketor takut ni, takut dia macam dia sebut haji ni. Sebenarnya dia nak menggagalkan kita supaya tak berniat, supaya tak jadi pergi. Sampai macam tu. Ada tuan-tuan, dah sampai sana jadi ketor, tak tahu sebab apa. Bukan ketor, jadi was-was. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar, semua benda dia jadi was-was. Sebab apa? Gangguan daripada iblis supaya ibadat yang kita nak dapat sempurna, nak dapat mabrur di sisi Allah, dia nak kacau. Datang dia lagi bukan saja was-was, diganggulah dengan perangai kita yang tak baik, sifat-sifat kita, perangai sikap kita yang tak baik di Malaysia ni dibawa ke sana. Okey, nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengajarkan ibadat haji pun tak boleh nak cakap dah. Dah tak reti dah, jadi was-was. Jadi lafaz dalam hati, ya Allah, sahaja aku menunaikan, sesungguhnya aku nak menunaikan ibadat haji dan aku berihram kerana Allah. Dalam hati baca bahasa Melayu, jadi kita punya niat. Jadi, Shopee mana? Kejut dengan okey. Tuan-tuan, ini benda yang penting. Benda penting. Sebabnya dalam kapal terbang, biasanya jemaah akan berniat dalam kapal terbang. Jadi kalau kita dalam penerbangan kita ni, memang khusus penerbangan, tak ada singgah ke lain. Memang penerbangan tu, okey, KT-45, kapal terbang KT-45, okey, mas akan berlepas pada petang. Dan kita dalam senarai tu. Dalam tu semuanya orang nak pergi haji. Khas kapal terbang ni yang kita duduk di Sepang, dulu duduk di Kelana Jaya, kita akan duduk di sana. Tuan-tuan, naik kapal terbang tu memang semua jemaah haji. Okey, dalam tu ada pembimbing ibadat haji, ada pegawai tabung haji bimbing kita. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah haji yang dihormati, sekejap lagi kita akan melintasi sempadan.
untuk kita berniat. Jadi dalam grup kita ni, dalam kapal terbang ni, akan majoritinya buat satu jenis haji. Majoriti buat satu jenis haji. Maknanya kalau penerbangan kita awal, biasa kita buat haji tamattu'. Penerbangan awal lah, awal-awal sekali. Dia ada masa untuk wukuf di Arafah. Banyak masa kita. Hari ni kita sampai untuk wukuf di Arafah ada 2 minggu. Ada 2 minggu. Jadi biasa jemaah akan pilih jenis haji tamattu'. Biasa akan pilih jenis haji tamattu'. Okey, ya. Kalau penerbangan dia lagi 3 hari, ada 4 hari. Jadi dia boleh memilih untuk mengerjakan haji ifrad. Sikit lagi 3 hari, sampai lagi 3 hari. Jadi dia boleh bertahan pakai ihram dalam larangan ihram 3 hari sahaja. 3 hari boleh tahan, insya-Allah boleh. 5 hari boleh tahan, insya-Allah boleh. 7 hari boleh tahan, ikut pada kita. 14 hari boleh tahan, ikut pada kita. Kalau dia berniat, tiba-tiba satu kapal terbang niat untuk haji tamattu', tapi kita nak pilih haji ifrad, okey, kita kena bertahanlah haji ifrad. Contohnya dalam kapal terbang tu, saya kata 14 hari kita nak wukuf di Arafah. Kayu ukurnya, pengukurnya adalah wukuf, hari wukuf di Arafah. Kita penerbangan kita masuk berapa hari? 20 hari. Contoh, 20 hari. Boleh tak kita tahan, kita berniat dalam ihram, berniat saja kita berada dalam ihram, pantang larang ihram 20 hari. Agak-agak boleh tak? Orang lelaki dia tak pakai seluar 20 hari. Kain pelikat berjahit, kain ihram tak berjahit, dia terbelah. Okey, agak-agak kita rasa boleh tak? Tanyalah pada diri kita, boleh tak? Sebelum ni boleh tak kita bawa anak kita? Kita tanya anak kita, kamu rasa boleh tak? Dia tanya, abah boleh ke? So dalam abah pakai berapa lama? Abah 50-60 tahun pakai seluar dalam. Kali ni abah 20 hari tak pakai seluar dalam. Mula kita rasa, boleh ke? Ukurlah kita, diri kita mampu tak? Jadi biasanya kalau 20 hari, 14 hari, jemaah akan pilih buat haji tamattu'. Kenapa? Sebab dia akan masuk buat umrah. Umrah tu sehari je, lepas tu bebas pakaian. Dalam masa tu, nak tunggu tu, dia berpakaian biasa. Kita pakai biasa. Okey, tak faham kita? Sekejap lagi kita cerita. Okey, tengok seorang yang nak berniat, okey, balik kepada niat. Seorang yang nak berniat, dia kena tahu niat tu, kemudian dah sebut tentang niat. Alhamdulillah tadi dah baca niat. Okey, bila baca niat, tuan-tuan jangan niatkan dalam hati. Kan? Tak boleh, sebabnya kita tengah belajar. Tambah kalau lepas 1 Syawal tuan-tuan niat dalam hati, memang kena tukar terus pakaian. Hati-hatilah. Okey, baik. Dalam niat kita kena tahu, yang kita kena belajar nama miqat. Miqat ni ada 2. Saya dah sebut tadi, saya dah ulang banyak kali. Miqat ni ada 2. Satu namanya miqat waktu. Miqat waktu iaitu dalam bahasa Arab miqat zaman. Miqat zaman, miqat zamani. Dia sebut. Kita dah belajar bahasa Arab sikit-sikit dah. Okey, tengok ya. Miqat zamani dalam tulis tu bracket haji. Cerita tentang haji. Miqat zamani bagi haji, bagi kita lah yang kita belajar sekarang ni, iaitu bermula 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar, hari yang ke-10 Zulhijjah. Nak fahamnya seketika terbit fajar. Udah zaman-zaman kita ni dah kurang dah belajar benda ni. Okey, maksudnya sebelum masuk 10 Zulhijjah. Sebab 10 Zulhijjah berada di mana? Berada di mana? Melontar. Kita berada di waktu melontar. 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah. Okey, maknanya sebelum 10 Zulhijjah tu. Okey, wukuf di Arafah lah, 10 wukuf di Arafah. Kita kena faham waktu dia sebelum sampai hari wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah wukuf di Arafah, tuan-tuan, itu waktu dia. Okey. Dia tulis ada gambar dekat sini, 1 Syawal, 1 Kaedah, 1 Zulhijjah. Sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Maknanya ada 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan, 10 hari. Itu waktu bagi jemaah yang nak kena berniat waktu tu. Jadi ada penerbangan awal. Biasa penerbangan awal bukan 1 Syawal. Tak, biasanya 5 Syawal, 6 Syawal,
Maknanya kita ni kat Malaysia ni sempatlah kita berhari raya Aidilfitri dengan keluarga kita. Takut ni, risau ni dapat tawaran haji. Dah dapat ni, tiba-tiba dekat situ tak tulis tarikh. Bila nak pergi ni? Bila nak pergi ni? Baca-baca balik 1 Syawal, hari raya mak nak kena pergi. Dia takut dah. Okey, tabung haji kita jangan risau, jangan risau. Surat kami bagi ni dalam bulan puasa, awal bulan puasa akak terima. Ya. Ni baru start puasa hari ni. Tapi berdebar tuan-tuan. Ini debaran tu biasa. Kita takut, kita risau. Jadi ke tak jadi ni? Bila pula tarikhnya? Tiap-tiap hari telefon tabung haji. Bila saya pergi? Bila saya pergi? Okey. Biasa surat tawaran haji dia ada tarikh. Ada tarikh. Kita dapat dah clear. Okey, tarikh ni. So bila kita pergi tarikh tu, kita tengok surat tawaran haji, tarikh dia bukan surat panggilan kursus ya. Kalau silap pula, dapat surat panggilan kursus dah kata pergi haji. Surat tawaran pergi haji ni ada tarikh penerbangan kita. Okey. Lepas tu dia ada bagi tik nak pergi Mekah dulu ke Madinah dulu. Dia ada tanda, dia akan tanya pada kita pergi Mekah ke Madinah. Jangan pula kita banyak tanya pula, Mekah Madinah tak ada ke pergi ke ni Mesir ke? Tengok piramid dulu ke? Mekah Madinah dua je. Lepas tu pilih pula, kalau saya nak pergi singgah ke India, kan kapal terbang tu lalu dekat atas India. Boleh tak singgah dulu? Kita beli apa-apa dulu. Tak ada, memang penerbangan dua saja. Maknanya kalau penerbangan turun di Madinah, kita berada di Madinah, masuk ziarah Rasulullah dulu. Kalau Mekah, kita berada di Mekah dulu. Ini biasa persoalan yang akan ditanya oleh jemaah haji bila dapat soalan tu dekat surat tu nanti. Ni yang kita tanya. Okey, nak tanya balik, tak tahu balik, tak tanya anak-anak pun tak erti. Tanyalah tabung haji balik. Sebenarnya saya tak faham ni, nak pergi Mekah Madinah dulu ni. Betul-betul saya tak faham. Dia akan explain satu. Sampai surat pun dia bagi explain lah. Memang benda tu penting. Kita nak pergi haji, takkan kita tak tahu benda-benda macam ni. Jadi tabung haji kena guide lah kita. Okey, baik ya, tengok ya. Dia kata tidak sah ihram haji jika dilakukan di luar bulan haji. Sebaliknya akan terjadi ihram umrah. Hati-hati. Okey, kita berniat. Tadi kita berniat, kita niat belajar. Jadi kita niat belajar ni tak adalah apa-apa. Dan tak sah niat kita tu tak jadi haji. Tapi kalau kita qasad betul-betul untuk pergi ke sana, nak buat haji, qasad betul-betul, berniat kita berpakaian ihram, haji tu automatik niat tu ditukar jadi umrah. Tiket tak beli bang, pergi niat gatal, kenapa? Saja hari Sabtu Ahad tak ada buat apa, beli kain ihram pakai. Lepas tu berniat dia. Tiket kapal terbang tak beli. Dah macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena bayar dam. Kena keluar daripada larangan ihram bila sekali kita berniat berada dalam pantang larang ihram. Jadi kita kena berniat pula, kita kena bayar dam. Dam kena bayar di sana. Dah macam mana pula? Dah telefon tanya. Kan? Telefon Ustaz Wahyu. Ustaz, macam mana nak bayar dam ni? Barulah tanya. Tak apalah tanya. Kalau diam, dia buka kain ihram balik, dia pakai pakaian balik, berada tetap dalam larangan ihram. Selama mana tak bayar dam untuk keluar ihram, selama itulah berdosa dalam pantang larang ihram. Jadi jangan main-main lah niat ni, kita jangan main-main. Biasa jemaah haji tak ada masalah, memang dijaga betul lah, kita dah belajar. Okey ya. Tengok dekat sini. Miqat tempat, tadi miqat zaman, masa. Masa haji saya ulang balik bermula 1 Syawal, itulah waktu dia. Bila masuk 1 Syawal itu namanya bulan-bulan haji. Dalam bulan haji ni akan ada orang pergi haji. Dan bila dia pergi haji dia akan berniat, itulah waktu dia. Jangan lebih berniat tu lebih daripada pada 10 Zulhijjah tu tak boleh. Sebab orang dah nak melontar, orang dah wukuf di Arafah, rukun haji tu. So kalau kata benda tu dah lepas, bila masa pula dia nak berwukuf? Wukuf sehari saja. Tak boleh kita minta order dan booking pula wukuf. Saya nak pergi wukuf ni, nak pergi 25 hari bulan. Boleh? Tak boleh. Itu sahaja. Sebab tu Rasulullah kata apa? Al-Hajju Arafah. Rasulullah kata haji itu adalah Arafah. Maknanya kemuncak dia, rukun haji tu,
Tengok ya, adalah pada wukuf di Arafah. Semua berada di wukuf Arafah. Kalau tak berwukuf di Arafah, maka tiada haji bagi dia. Dan wukuf di Arafah hanya sekali setahun sahaja. Kita pergi umrah, kita pergi ikut kumpulan kita pergi umrah, bulan 3, bulan 2 pergi. Pergi ke sana, dia akan bawa kita lintas. Ini tempat wukuf di Arafah masa musim haji. Ini masa di Muzdalifah. Malam tu, ini di Mina. Kita tengok dalam bas, dia tak berhenti. Tengok je, ada kemah dah. Kemah ni memang dipasang sepanjang tahun. Dia prepare elok-elok lah. Okey, kita tengok. Tak ada orang ke? Tak ada orang wukuf di Arafah? Memang ya, tak ada orang. Sebab wukuf di Arafah hanya satu hari. Boleh ke kita wukuf hari ni? Tak boleh. Wukuf di Arafah sehari sahaja. Pada musim haji. Masa tu tiada hijab. Rasulullah kata tiada hijab jemaah haji dengan Allah Ta'ala. Ketika itu wukuf di Arafah, mereka yang berwukuf di Arafah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada malaikat. Ini kisah yang Rasulullah sebut. Allah sengaja tanya dan Allah ceritakan balik pada Rasulullah. Rasulullah cerita nak tunjukkan inilah kemuliaan kepada jemaah yang wukuf di Arafah. Mereka yang terpilih untuk mengerjakan haji ketika itu mereka berwukuf di Arafah. Allah kata, wahai para malaikat, mengapa mereka berada di Arafah beramai-ramai? Malaikat kata mereka sedang berwukuf. Okey, kemudian Allah kata sesungguhnya bagi tahulah aku sangat berbangga bagi tahu kepada jemaah yang berada wukuf di Arafah, tiada hijab di antara aku dan dia. Mohonlah, sa'al tahu. Mintalah. Masa tu kita duduk di Arafah, kita berdoa. Masa itulah orang akan berdoa. Waktu kemuncak, waktu Zuhur, Asar dan Maghrib. Tengah hari itu betul-betul. Waktu tu kita memang fokus. Tabung haji pula akan bimbing kita. Kita ada khutbah Jumaat, kita ada zikir waktu wukuf di Arafah. Dibimbing kita supaya jemaah ni jangan tak tahu. Kalau tak tahu, ikut. Kita akan ikut. Memang dia suruh duduk dalam surau untuk kita berzikir. Habis masa berzikir beramai-ramai, berzikir bersendirian. Mohon pada Allah pada wukuf di Arafah. Masa tu kita menangis. Menangis, ya Allah, ampunkan dosa aku. 2 benda perkara paling utama, minta ampun dosa. Minta masuk dalam syurga, minta lindung daripada azab api neraka. Ini ulangan doa basic asas untuk kita ulang cakap. Dekat Madinah, dekat Arafah, wukuf di Arafah. Doa tak berhenti tangan. Baik, kemah lelaki, kemah perempuan. Ni saya combinekan sekali ya tuan-tuan. Sekejap aku tak sempat, ada 15 minit, bawah tu ada. Okey. Kita bagi tahu isteri kita. Okey, sehari sebelum wukuf di Arafah di Mekah, panggil isteri kita, Rugayah namanya. Kita ni sempatlah sembang dengan dia. Bilik kita orang lelaki, bilik kita orang perempuan. Lepas asar balik Masjidil Haram tu kita sembanglah dengan dia. Bercakap-cakap dengan dia, minum letih sekali dengan dia. Minum lagi sehari lagi kita nak wukuf di Arafah ni ya. Sampai sana dengar tak tadi ustaz ada cerita. Sampai sana banyakkan doa, banyakkan. So ya tak payahlah cari abang dekat sana. Dia faham lah, janganlah risau. Ya faham ustaz ceramah kita pun nak pergi haji ni, kita banyak. Dan waktu wukuf Arafah ni, kita ni bukanlah tak payah cari langsung, tak. Kalau ada emergency, cari abang dekat kemah tu. Emergency apa pun bagi tahulah pegawai apa semua. Kan, sakit demam ke. Okey, baik. Sampai sana wukuf di Arafah, suami yang cari isteri. Ya oi. Abang Maun di sini. Cari. Ya oi, kemah banyak. Dengar tak suara abang ni? Waktu kita wukuf di Arafah, orang tengah doa, dia pergi cari isteri dia. Cari apa? Nak bagi buah apple. Nak bagi buah. Dapat apple ke tadi? Isteri pun terkejut. Abang tanya apple ni kenapa? Ni waktu orang doa. Tak ada saja je lah nak romantik. Nak bagi buah. Ada tuan-tuan. Dalam kemah waktu orang doa dia pergi merayau. Wukuf di Arafah tu merayau. Kan dia suka merayau kat Malaysia. Pergi Maidin orang kata jomlah pergi ke atas tu, tak apa. Kejap dia pusing sini. Pusing tengok merayau. Sudahnya sampai ke mana-mana kemah. Waktu tu wukuf di Arafah.
Orang tak haji tengok haji pergi mana? Ada. Merayau. Jadi kadang-kadang jadi merayau ni sebab apa? Sebab dah biasa. Kita bagi tahu jangan. Jadi jemaah akan dinasihatkan berada di kemah tu untuk kita berdoa. Berdoa. Masa tu setiap orang dah tak kisah orang lain. Tuan-tuan akan tengok dalam kemah tu orang menangis. Kalau kita tengoklah. Tapi jangan tengok semua. Tengok nangis. Oh nangis, itu tak nangis. Kira pula berapa orang tak nangis. Tak maulah. Tengok tak nangis. Kita ni buat apa? Oh kita jadi penganalisis. Menangis tak menangis, teruk benar nangis dia. Oh, buruk, muka lawa tapi bila nangis buruk katanya. Itu bukan kerja kita. Kerja kita doa, tak kisah dah. Dalam kemah tu tuan-tuan, masa tuan-tuan menangis, semua menangis. Bila imam, bila khatib baca khutbah, bila kita baca zikir menangis itu, ya Allah, kita akan fikirkan akhirat kita. Masa tu gambaran Allah tunjuk di akhirat kelak, setiap orang dengan amalan kebajikan dia. Setiap orang masa tu ketika mana di akhirat, dia akan harap pengampunan Allah Ta'ala. Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa. Jangan tuan-tuan kisah orang keliling kita. Bagi tahu kalau kita ada waris, peneman kita, ada anak kita, ini waktu dia. Ingat dosa-dosa kita, doa. Anak kalau ikut dia tengok bapak dia nangis, dia akan menangis. Menangislah kita. Menangislah di waktu wukuf di Arafah. Sebab sehari saja. Lepas tu kita tak merasa dah. Okey ya. Miqat makani, iaitu Bir Ali. Ini dia kawasan dia. Kemudian ada dalam dia. Kawasan luar ni, yang luar tu, border luar bagi orang yang duduk di luar daripada tanah haram. Di Arab Saudi. Maknanya kita lah. Kita ni nak masuk ke kawasan tanah haram ini, tanah haram di luar, iaitu Qarnul Manazil. Kapal terbang kita, kapal terbang yang akan turun di airport Mekah. Jadi dia akan melintasi pada sempadan di sebelah Qarnul Manazil. Di sebelah Qarnul Manazil. Maknanya kapal terbang ni, tangan saya ni kapal terbang kita daripada Malaysia, dia akan pergi Qarnul, lintas Qarnul Manazil. Okey, dalam kapal terbang memang dia akan maklumkan berapa minit yang sebelum kita sampai 1 jam, setengah jam dah dekat, dia bagi tahu kita akan melintasi Qarnul Manazil. Kalau kapal terbang rendah, kita akan nampak kawasan Qarnul Manazil. Tak ada apalah, pada pasir je. Tapi masa lalu tu, dia akan maklumkan kepada kita. Dan satu lagi kapal terbang, bila seorang jemaah yang memilih untuk berada di Madinah, maknanya penerbangan akan turun di Madinah dulu, dia akan lalu dekat atas ke Bir Ali. Dia tulis Bir Ali, Bi'run Ali. Okey, dia sampai bukan lalu dekat Bi'run Ali, dia kapal terbang ni pergi ke Madinah. Madinah ni atas lagi daripada Bir Ali, atas lagi. Jadi airport di Madinah, dia sampai di Bir Ali. Dia duduk di Bir Ali nanti berapa hari? 7 hari. Duduk 7 hari. Lepas tu dia akan bergerak masuk ke Mekah. Sebelum bergerak masuk ke Mekah, dia akan melintasi Bir Ali tu. Sekarang ada apa? Train yang laju, yang baru ni. Okey, jemaah umrah dapat merasalah. Daripada 6 jam dapat 2 jam. 6 jam naik bas, kita naik tu dapat 2 jam daripada Madinah ke Mekah. 500 meter dapat 2 jam. Cepat. Alhamdulillah. So kalau ada rezeki, kita punya group, kalau tuan-tuan pergi haji, insya-Allah dapat masa, cepatlah masa dia. Kalau tak, naik bas 6 jam. Berapa lama kita pernah naik bas? Berapa lama kita naik bas maksimum sebelum hayat kita ni, berapa lama tuan-tuan? Bila last kita naik bas? Cuba fikir balik sendirilah. Bila sekolah? Agak-agak kalau kita naik bas, kita dah 5 tahun naik bas, tak pernah naik bas. Kalau budak muda naik bas, okeylah. Kita ni tak ada naik bas dah. Agak-agak naik bas macam mana kita punya? Kita akan rasa pening tuan-tuan. Bau enjin, bau bas, nak termuntah. Biasalah, maklumlah kita ni bau usia dah tak boleh macam tu. Tiba-tiba kena naik bas 6 jam. 6 jam. So bila naik 6 jam ni, situasi badan kita lah tak apa-apa, tapi kena ikhtiar juga, kena naik juga, kena tahan. Dalam bas tu, ramai-ramai ni ada satu bau yang orang lain akan muntah habis. So
Seorang muntah, habis semua muntah kan. Contohnya macam tu. Itu biasa tuan-tuan. Itu biasa. Baik, tengok ya. Jadi penerbangan kita daripada Malaysia yang pergi ke Madinah, duduk di Madinah dulu 7 hari, berada di Madinah 7 hari, and then pergerakan akan masuk ke Mekah. Okey, dia akan melintasi Bir Ali. Okey, tak payah cerita kereta api, kita ceritalah masa tu rezeki kita masih lagi naik bas. Jadi grup kita, bas kita ni, contohnya satu dewan kita ni, kita pergi ke Madinah dulu, kita akan masuk ke Mekah dengan naik bas. Bas akan berhenti di Bir Ali. Okey, bas akan berhenti di Bir Ali untuk semua jemaah berniat. Masjid Bir Ali, sebelah dia sempadan masuk. Bas parking betul-betul sepadan dah nak masuk Bir Ali. Bas parking, tuan-tuan, kita pun pergi turun ke Masjid Bir Ali, kita sembahyang sunat ihram, kita berniat ihram. Okey, pakaian ihram pun kita pakai dah masa tu. Nak masuk dah naik bas balik, tuan-tuan masuk bas balik, lepas tu bas bergerak. Masa bas dah bergerak tu dah melintasi. Jadi dia berniat ketika bila? Berniat masa di Bir Ali. Itu penerbangan di Madinah lah, penerbangan masuk ke Madinah. Kalau kita di Mekah, ulang balik, dia akan masuk terus dalam kapal terbang, kita akan melintasi Qarnul Manazil. Okey, boleh ya? Baru berapa slide tuan-tuan? Lagi 5 minit nak habisnya. Macam mana nak report dengan tabung haji ni? Takut juga. Okey, jenis haji saya drag sampai 11.40. Tengok mana yang kita dapat. Okey, jenis haji ni ada haji fardu. Haji fardu, haji yang pertama kali bagi jemaah yang nak menunaikan. Jadi rata-rata dalam ni, ini kali pertama kita pergi. Itulah namanya haji fardu untuk kita. Okey, faham? InsyaAllah buku tu akan sampai tuan-tuan up to date dengan benda-benda ni. So tak sempat tulis, tak sempat nak ambil gambar dalam buku tu nanti. So doa-doa lah ya. Okey, yang kedua badal haji.